Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 1 April 2020 bersama saya, Lia Amira Anwarigos. Memulakan buletin edisi petang dengan tinjauan operasi disinfeksi di Masjid Bahagian Kuching. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg meluangkan masa kira-kira 30 minit melakukan tinjauan operasi pembersihan dan semburan nyah kuman di Masjid Bahagian Kuching pada Rabu. Operasi disinfeksi tersebut dijalankan oleh DBKU dan turut disertai agensi lain termasuk Bomba dan Jabatan Kesihatan Negeri. Terdahulu, Ketua Menteri diberi taklimat oleh pihak Bomba mengenai operasi bagi membendung penularan wabak COVID-19. Berikut pula, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS terus mendapat sokongan daripada badan korporat dalam memerangi pandemik COVID-19. Ini termasuk sumbangan RM1 juta daripada Yayasan OBYU yang diserahkan kepada pengerusi JPBNS merangkap timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas pada Rabu. JPBNS turut menerima sumbangan berjumlah RM106,725 daripada Asal Juruveda Sendirian Berhad selain RM200,000 dari Press Metal Bintulu Sendirian Berhad. Berita seterusnya. Meskipun sibuk dengan urusan rasmi kerajaan di Kuala Lumpur, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar 2 Datuk Henry Sumagong tetap balik ke Lawas bagi memastikan pengagihan bantuan makanan kepada masyarakat di Lawas berjalan lancar. Jelasnya, seramai 4,742 isi rumah di kawasan Parlimen Lawas menerima sumbangan bantuan berupa makanan bagi meringankan beban yang ditanggung masyarakat di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Semasa melakukan tinjauan persediaan penghantaran bantuan makanan ke kawasan Zon Bak Kelalan, Zon Long Semadoh dan Zon Merapok, Lawas, pada Selasa, beliau yang juga ahli Parlimen Lawas tidak menolak akan ada bantuan bagi fasa kedua tetapi bergantung kepada situasi semasa PKP. Seterusnya di Limbang. Bantuan barangan dapur telah disampaikan kepada 22 keluarga di kawasan Zon Jalan Pandaruan Limbang pada Selasa. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, bantuan disalurkan kepada keluarga yang terkesan impak penguatkuasaan PKP yang dilanjutkan, terutama mereka yang bekerja sendiri dan bergaji hari. Ujarnya, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, bantuan seterusnya akan disumbangkan kepada Zon Bandar dan Jalan 7 Batu Keliling, Zon Jalan Kubong, Zon Telahak dan Zon Batang Sungai. Berita berikutnya. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pesisir Kuching Samarahan, Lunduk, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni melakukan tinjauan di Pasar Tamu Simunjan pada Rabu. Tinjauan itu dilakukan bagi memastikan Pasar Tamu Simunjan itu selamat dibuka kepada orang awam atau ditutup operasinya susulan penularan wabak COVID-19. Selepas berpuas hati dengan langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan Majlis Daerah Simunjan, operasi Pasar Tamu Simunjan dibenarkan beroperasi bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Pihak Majlis Daerah Simunjan juga telah menampal notis dan langkah-langkah penjagaan semasa berada di Pasar Tamu berkenaan. Ketetapan bagi langkah-langkah keselamatan telah dibuat seperti yang tertera. Manakala di Limbang pula, Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, bahagian Limbang sangat berpuas hati semasa melakukan pemeriksaan dan pemantauan harga dan stok barangan di pasar, bangunan tamu serta premis perniagaan di sekitar daerah Limbang. Sepanjang pelaksanaan PKP, para peniaga dan pengguna memberi kerjasama berhubung pematuhan PKP seperti penjagaan kebersihan diri dan penjarakan sosial semasa transaksi jual-beli. Dalam pada itu, KPDN HEP belum menerima sebarang aduan berhubung ketidakpuasan hati pengguna terhadap kenaikan harga barangan dan ini menunjukkan bahawa wujud tanggungjawab sosial dan kerjasama baik di antara peniaga dan pengguna. Berikut pula mengenai aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembalakan, industri perkilangan papan lapis dan kayu gergaji serta peladangan hutan dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP. Jabatan Hutan Sarawak dalam satu kenyataan media pada Rabu memberitahu kebenaran itu tertakluk kepada penggunaan tenaga kerja yang minimum dan mematuhi ketetapan serta syarat-syarat yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri.
Kenyataan sama juga memberitahu kebenaran adalah diberikan kepada lori-lori untuk mengangkut balak ke kilang-kilang yang telah diluluskan untuk beroperasi oleh kerajaan termasuk di kawasan Samalaju dan Samajaya, dan removal pass RP akan dikeluarkan kepada muatan berkenaan oleh Jabatan Hutan Sarawak. Sementara itu, dalam kenyataan sama, kerajaan negeri juga telah bersetuju untuk memberi diskaun 30% terhadap annual land rent bagi tempoh pembayaran tahun 2020 kepada 43 pemegang lesen ladang hutan di Sarawak. Diharap insentif ini dapat untuk mengurangkan beban pihak syarikat dalam menghadapi tempoh kegawatan ini, di samping ianya boleh digunakan untuk membantu kebajikan pekerja masing-masing. Kerajaan negeri turut membenarkan ekspor kayu balak dilaksanakan seperti biasa dalam tempoh PKP. Namun, pengekspor mesti mematuhi arahan semasa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Buletin UKAS hari ini diakhiri dengan video bacaan doa bagi menghindar wabak berjangkit. Sama-sama kita amalkan, semoga kita sentiasa dilindungi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.